Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Jamsari, nombor metrik I20305054, akan menceritakan tentang satu peristiwa yang diberi nama peristiwa Perang Hamra'ul Asad ataupun Hamra' al-Asad. Jadi Perang Hamra' al-Asad ni sebenarnya dia bersambung dengan kisah Perang Uhud. Sebabnya Perang Hamra' al-Asad ni berlaku sehari selepas Perang Uhud, kira-kira pada tanggal 9 hingga 11 Syawal pada tahun ke-3 Hijrah. Jadi seperti yang kita sedia maklum, di dalam Perang Uhud ni orang Islam pada ketika itu macam mengalami satu kekalahan. Sebabnya tentera-tentera Islam yang berada di Bukit Uhud tersebut, pemanah-pemanah daripada tentera Islam, mereka ni turun untuk mengambil harta rampasan pada ketika itu. Dan tentera musyrikin yang diketuai oleh Khalid Al-Walid pada ketika itu, mereka melakukan serangan balas ataupun serangan hendak daripada belakang dengan mereka menaiki bukit tersebut dan menyerang tentera-tentera muslimin pada ketika itu yang berada di bawah. Jadinya tentera muslimin pada ketika itu mereka macam terkejut lah dengan serangan yang tiba-tiba datang kan, macam terkejut lah. Serangan mengejut kan. Jadinya tentera muslim pada ketika itu mereka berkumpul di dalam keadaan yang huru-hara lah. Kayaknya macam mereka dapat berkumpul juga dan mereka mengundurkan diri ke sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Hamra'ul Asad. Gunung Hamra'ul Asad ni dia dekat-dekat dengan Madinah, di barat daya kota Madinah. Dia dekat-dekat situlah. Jadi pada malam hari Rasulullah ni dia macam berfikir tentang situasi Madinah. Jadi baginda ni berasa macam dia berfikir, dia macam rasa sangsi lah dengan sikap kaum Quraisy ni, di mana Rasulullah mungkin fikir pada waktu tu mungkin pihak-pihak tentera kaum musyrikin ni dia akan membuat penilaian semula balik tentang peperangan yang memang pada zahirnya memang kita nampak macam mereka ni menang, tapi sebenarnya tentera musyrikin ni dia tak dapat faedah pun daripada peperangan tu. Sebabnya macam mereka tak dapat pun harta rampasan ataupun tak dapat pun tawanan orang Islam. Jadinya mungkin mereka ini akan berpatah balik untuk melanggar Madinah buat kali yang kedua. Jadi lantaran daripada pemikiran Rasulullah tu, Rasulullah dia terfikir untuk membuat operasi memburu tentera musyrikin lah pada ketika itu. Jadinya saya baca ahli sirah dan ahli peperangan menyebut dalam satu kata sepakat bahawa di hari itu Rasulullah menyeru sekalian kaum muslimin dan memerintahkan mereka bergerak untuk berhadapan dengan kaum musuh. Seruan ni dibuat pada keesokan hari selepas peristiwa Perang Uhud. Jadi Rasulullah pada ketika itu bersabda, tidak akan menyertai kita di hari ini kecuali mereka yang menyertai peperangan Uhud kemarin. Lepas tu datang Abdullah bin Ubay, dia tanya, bolehkah aku turut bersama kau? Jawab baginda, tidak. Jadinya pada ketika itu sekalian kaum muslimin menyahut seruan Rasulullah, walaupun pada ketika itu tentera-tentera muslimin pada ketika itu mengalami kecederaan yang kiranya parah dan mereka pun macam berasa takut juga, tetapi mereka menjawab, kami menurut perintah Rasulullah dengan penuh taat setia. Di sini kita boleh nampak bahawa orang muslimin walaupun mereka mengalami kecederaan ataupun macam berasa takut, mereka ni tetap bersama-sama dengan Rasulullah. Sambungan daripada tu, telah datang Jabir bin Abdullah, dia bertemu dengan Rasulullah dan dia berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya daku ini tidak suka melihat suatu peristiwa itu kecuali aku ingin bersama-sama dengan Rasulullah. Namun dalam peristiwa Uhud itu aku tidak bersama-sama Rasulullah kerana bapakku mengamanahkan aku untuk menjaga anak-anak perempuannya.
kali ini izinkanlah aku untuk bersama-sama menyertai bersama Tuan hamba. Jadinya selepas Jabir bin Abdullah ni datang bertemu dengan Rasulullah dan dia menyatakan hasrat untuk join sekali, untuk masuk sekali di dalam peperangan Hamra al-Asad ini, Rasulullah pun membenarkan Jabir untuk turut serta di dalam perang ini. Jadinya Rasulullah bergerak bersama-sama dengan tentera Islam hingga tiba ke tempat yang bernama Sahara al-Asad. Ya, kira-kira sejauh 8 batu dari Madinah. Jadinya mereka berkemah di situ. Dan semasa di Hamra al-Asad tersebut, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai datang. Dan semasa di Hamra al-Asad tersebut telah datang Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuzai. Dia telah datang menemui Rasulullah dan mengisytiharkan kemasukannya ke agama Islam. Jadinya macam Ma'bad ni dia macam hero sikit lah pada ketika ini, pada ketika peperangan tersebut. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan yang sebenarnya Ma'bad ni dia tak perlu Islam pun, cuma datang sekadar membawa nasihat untuk Rasulullah lah. Tetapi kalau macam berdasarkan yang saya baca, memang daripada penceritaan yang masyhur, Ma'bad bin Abi Ma'bad Khuzai ni dia memang betul masuk Islam lah. Sambungan daripada itu, sebenarnya apa yang dicurigai oleh Rasulullah pada sebelum ni memang betul terjadi. Sebabnya tentera musyrikin ni dia berniat untuk berpatah balik ke Madinah untuk menyerang semula tentera muslimin. Tetapi cadangan ni disanggah oleh Safwan bin Umayyah. Dia menjawab, "Wahai sekalian kaumku, jangan kamu tergesa-gesa bertindak sedemikian. Kerana aku mencurigai nanti kalau akan ditentangi oleh mereka, yakni kaum muslimin lah, yang dahulu tidak keluar berperang. Lebih baik kamu pulang. Kedaulatan kamu pun sudah di dalam tangan kamu. Aku takut nanti kalau kamu berpatah balik menyerang Madinah, kedaulatan kamu itu akan dirampas balik." Tetapi pendapat beliau ni tidak mendapat restu daripada majoriti tentera kaum musyrikin pada ketika itulah. Malah sebaliknya, mereka bersetuju untuk berpatah balik, bergerak menuju Madinah untuk menyerang tentera-tentera muslim pada ketika itu. Dan pada masa yang sama juga, tentera muslimin telah diperintahkan oleh Rasulullah agar menyalakan 500 api bertujuan untuk dilihat supaya macam ramai, tentera muslimin ni ramai, dan menimbulkan rasa takut pada kaum musyrikin yang melihat obor-obor api tersebut. Jadinya nak dijadikan cerita, sebelum Abu Sufyan ni bergerak dengan tentera-tentera kaum musyrikin, dia telah ditemui oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai yang sebelum ni saya ceritakan, yang dia telah masuk Islam. Dan dia ni seolah-olah hero lah. Sebabnya pada ketika itu Abu Sufyan ni dia tak tahu pun tentang keislaman Ma'bad ni. Jadinya Abu Sufyan ni dia bertanya dekat Ma'bad, ada apa-apa yang tidak baik, macam seolah-olah sebagai satu perang saraf. Ma'bad menjawab, sebenarnya Muhammad keluar bersama-sama sahabatnya memburu kamu dalam satu ketumbukan yang belum pernah kulihat lagi seperti itu. Kelihatan perasaan mereka meluap-luap untuk menuntut bela. Ketumbukan itu telah disertai oleh mereka yang tidak bersamanya di dalam perang Uhud kemarin. Seolah-olah mereka ini ingin menampung balik ketidakhadiran mereka kemarin. Jadi di sini kita boleh nampak yang Ma'bad ni memang antara function pada ketika itulah dia macam hero lah. Dia macam seolah-olah menakutkan tentera-tentera Abu Sufyan ni. Jadi Abu Sufyan ni menjawab, dia macam hairan lah, apa yang kamu katakan? Lepas tu Ma'bad ni kata balik, demi Allah tidak percaya kamu boleh maju sedikit ke hadapan ke arah Madinah, kamu akan melihat ketumbukan peninjaunya di sebalik bukit itu. Lepas tu kata Abu Sufyan, demi Allah sebenarnya kami sudah sebulat suara untuk membuat serangan mengejut untuk menghapus mereka sama sekali. Lepas tu jawab Ma'bad balik, aku menasihati kamu
jangan bertindak bodoh sedemikian. Maka disebabkan macam Makbat ni bagi tahu macam tu kan dekat Abu Sufyan, dia macam menakut-nakutkan Abu Sufyan. Jadi masa tu semangat juang tentera musyrikin tu dia mulai jatuh lah, mulai runtuh, dan mereka pun macam mula ketakutan. Jadi mereka berfikir sebaik-baik jalan penyelesaiannya, better macam lebih baik mereka tak sertai lah peperangan tu. So macam seeloknya mereka mengundur diri ke Mekah balik. Sedangkan Abu Sufyan pada ketika itu memang dia terus memupuk semangat perjuangan di kalangan tentera musyrikin tu, dan menyeru mereka untuk berpatah balik untuk melanggar Madinah dengan tujuan untuk menghalang tentera Islam dari terus memburu mereka. Tetapi dengan takdir Allah, memang nasib ni menyebelahi tentera Abu Sufyan. Sebabnya pada ketika itu telah datang satu kabilah yang berlayar. Mereka ni melalui perhentian tentera musyrikin pada ketika itu, dan mereka ini ingin berlayar ke Madinah. Jadinya Abu Sufyan ni dia telah bertemu dengan ketua kabilah daripada pelayaran tersebut, dan meminta untuk menyampaikan pesanan kepada tentera muslimin, dan dia berjanji dekat kabilah tersebut untuk dia akan memenuhkan muatan kismis-kismis, memenuhkan muatan makanan lah. Kalau dia dah sampaikan pesanan tersebut, maka Abu Sufyan ni akan memberi ganjaran lah. Jadinya setelah mereka berlayar dan ketika di Madinah mereka bertemu dengan Rasulullah, terus mereka ni sampaikan pesanan kat Rasulullah, pesanan yang macam seolah-olah untuk menakutkan tentera muslimin lah, dengan mengatakan bahawa tentera musyrikin ni memang dah siap sedia dah, memang dah penuh persediaan untuk menyerang tentera muslimin pada ketika itu. Tetapi tentera muslimin, mereka ni macam mereka tak gentar pun, dan mereka mengatakan bahawa Allah lah, cukuplah Allah sebaik-baik penolong buat kami. Lebih kurang macam tu. Jadi nak dipendekkan cerita, tentera muslimin ni dia tetap berkemah dekat Hamra al-Asad tersebut. Walaupun pada ketika itu Abu Sufyan telah macam memberi perutusan kepada kabilah belayar tu untuk bagi tahu tentera muslimin, macam menakut-nakutkan tentera muslimin, yang dengan mengatakan bahawa tentera musyrikin ni memang datang nak serang habis-habisan lah tentera muslimin pada ketika itu. Tapi tentera muslimin tak lari pun. Sebaliknya, tentera musyrikin yang berpatah balik ke Mekah sebabnya risau akan keselamatan diri mereka sendiri. Jadi secara keseluruhan daripada penceritaan saya ni, peperangan Hamra al-Asad ni bukanlah satu peperangan yang berasingan pun, malah dia macam merupakan sebahagian daripada peperangan Uhud, dan merupakan siri terakhir dari keseluruhan peperangan Uhud berkenaan. Di sini kita boleh lihat, walaupun pada hakikatnya kita nampak macam tentera musyrikin ni yang menang pada peperangan Uhud tersebut, tapi sebenarnya peperangan tersebut tidak memberi faedah pun dekat tentera musyrikin ni, sebabnya mereka tak dapat pun tawan institusi ketenteraan orang Islam. Mereka tak dapat pun tawanan orang Islam, tak dapat pun harta rampasan daripada peperangan tersebut. Jadinya nak kata tentera musyrikin ni menang tu kiranya macam jauh sekali lah daripada kemenangan, sebab mereka tak memperoleh apa-apa faedah pun daripada peperangan tersebut. Malah akhir sekali mereka sendiri yang lari atas sebab mereka ni takut dengan tentera muslimin pada ketika itu. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.